Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Aris Wanita Dinamik, Karisma, inspirasi. Puasa. Saya faham, Zek. Baik kan? Itu orang kata puasa ni dengan kesejukan kat dalam studio ni. Mungkin kalian tak boleh bayangkan, tapi kami sedang merasainya. Ya. Dan hari ni sebenarnya kita dah memasuki 13 Ramadan. Alhamdulillah. Pejam bercelik kan. Sebenarnya sekejap saja masa berlalu. Ya. Dan kalau ikutkan dekat luar sana memang panas. Cuaca di Malaysia dalam keadaan yang tidak menentu. Ya. Dan sudah tentulah kita galakkan para penonton sekalian untuk kekal berada di rumah, kurangkan aktiviti di luar, banyakkan duduk kat rumah lagi hujung minggu seperti ini. Ya. Dan yang paling penting, masak sama-sama keluarga, makan sama-sama, berbuka sama-sama. Itu antara harga yang tidak dapat dibayar, orang kata kan. Okay? Betul. Dan orang kata bila hujung minggu ni, terutama macam Hani sendiri, Hani pasti ingin berbuka bersama dengan keluarga, betul tak? Ya, betul. Itu pastinya. Kalau ada kesempatan, tak ada tugasan, tak ada komitmen lain yang menuntut saya untuk keluar bekerja kan. Jadi memang prioriti ataupun kelebihan ataupun keutamaan saya adalah untuk pergi ke rumah keluarga. Saya akan cari ibu bapa saya kan. Dan kalau ikutkan mentua saya banyakkannya pergi, ada juga yang mengimarahkan masjid. Mana daripada waktu berbuka sampailah habis moreh kan. Jadi itu antara seronoknya bulan Ramadan ini. Tapi lawan yang sama, bila waktu siang dengan kita berpuasa, cuaca pun panas. Jadi kita harapkan anda seperti Mazid sebutkan tadilah, kita kena jaga-jagalah dari segi macam jangan dedahkan daripada cahaya matahari terlampau lama. Dan kalau boleh kita dekat rumah tu kita luangkan bersama dengan keluarga. Dan seperti mana menurut pakar sendiri kata, suasana El Nino ni akan terus berlangsung sampailah ke bulan April nanti. Ini kalau ikutkan cuaca panas yang hari ini adalah yang boleh dikatakan sebagai terpanas saat dibandingkan pada sebelum-sebelum ni. Terburuk sebenarnya. Kalau ikutkan dah lama sebenarnya berlaku. Kalau ingat dulu, kalau di Cuping, berapa tahun dulu, paling panas 40.1. Dan yang terkini di Pokok Sena, 39 darjah Celsius. Panas, itu di Kedah. Jadi diharapkan di kawasan-kawasan lain pun berjaga-jaga di mana jua anda berada. Dan boleh jejaskan kesihatan. Panas tu duduk depan TV tengok Aris Wanita. Itu pasti. Senang. Wajib. Kan? Itu setujulah kan. Sebab macam biasa, Aris Wanita akan menampilkan topik-topik yang menarik lah. Ya. Terutamanya sekarang ni kita tengah mood raya sebenarnya. Ada persiapan raya yang kita tengah susunkan, betul tak? Cakap tentang raya. Ya, kalau pasal raya ni kan ada banyak perkara yang boleh kita ceritakan. Nak pula tentang fashion. Betul. Ada yang macam sebelum Ramadan dah buat persiapan. Betul, setuju. Dah ada pilihan warnanya. Zek, warna apa Zek tahun ni? Terlalu banyak warna. Belum lagi buat keputusan sebab beli 7 pasang. Sebab keperluan bekerja sekali kan. Sepanjang Syawal kalau boleh kita nak tampilkan penampilan beraya lah kan. Pastinya untuk penonton Aris Wanita kita kan. Kalau macam Z mungkin hitam lah kot. Hitam lah ramai pilih hitam lah. Tapi tahun ni kalau ikutkan warna trend 2024 katanya adalah warna seperti macam warna peach pink, orange butter, apa lagi. Dan banyak lagi, tapi baik kita tanya pada pakar lah. Yalah. Ya, memang dah. Ya, bersama dengan tetamu kita nanti. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan pada anda bingkisan Extra Iris terlebih dahulu untuk penonton kita seperti biasa. Dan kali ini kita nak tampilkan seseorang dalam bingkisan Extra Iris. Siapa Zek? Dan kali ini dalam bingkisan Extra Iris kita akan tampilkan kehidupan seorang jurugambar sambilan yang juga merupakan seorang penghidap kanser. Iaitu Hamizah Baharudin yang mana beliau telah mencari terapi melalui fotografi. Itu minatlah terutamanya setelah didiagnos sebagai seorang pesakit kanser. Kita dapat lihat bagaimana cekalnya wanita ini mampu melihat dimensi lain ketika ujian sebagai seorang pengidap kanser itu dihadapi. Jadi jom kita saksikan bingkisan Extra Iris. Hai, saya Ija. Ini me time saya. Fotografer ni daripada 2011 lah establish. So sampai sekarang. Cuma saya sekarang ni saya lebih fokus kepada bidang lain. Fotografi ni still ada, tapi husband saya lah. Sebenarnya saya tak tahu pun saya suka foto. Sebab saya mulanya memang suka seni. Dan saya belajar pun dalam bidang seni, tapi bukan ke arah fotografi. Dia lebih kepada painting, sculpture macam tu. Tapi bila dah habis belajar, macam tiba-tiba ada minat main kamera.
So starting dari situ, kami belajar kamera. First kamera waktu tu saya pakai Nikon D70S. Lepas tu dengan lens 50, 1.8 tak silap. Time tu memang suka sangat lah main bokeh-bokeh tu. Lepas tu ada offer job daripada kawan-kawan lah. Start dari situ kita orang ada idea nak jadikan fotografi ni sebagai kerjaya. Saya adalah seorang cancer fighter sampai sekarang. Fotografi ni saya nampak sebab bila apa yang kita buat, benda yang kita suka, benda yang kita minat, so kita ada fokus lain. Kita tak fikir apa masalah kita. Bila kita fokus, arahkan kita punya pandangan ni, pemikiran ni kepada benda yang kita suka, kita minat, so masalah kita boleh hadapi dengan lebih senang. Kafe ni adalah salah satu minat baru saya. So untuk saya punya healing jugalah. So bagi saya suka benda yang cantik, suka benda yang bila kita rasa kita suka, mungkin orang lain pun akan suka. So saya cuba create benda tu dekat kafe saya. Saya suka minum kopi. So kita kena hasilkan kopi yang sedap. Sekarang pun teknologi makin ke depan. Lagi satu, fotografer pun dah sangat ramai. So mungkin ada sedikit impact, tapi kita jalan je terus. Kita buat apa yang kita mampu, kita kekalkan kita punya momentum, kita hasilkan seni yang berkualiti. So insya-Allah pelanggan kita yang dahulu mesti akan cari kita balik. Okey, Extra Iris kali ini kita bawakan pada anda tentang me time macam mana seorang seperti Hamizah tadi kan, dia memang wow. Orang kata kita sangat terinspirasi sebab kita tahu ramai yang macam diuji hebat tapi mereka nampak lagi kuat daripada kita yang melihatnya. Contoh tu pada ini adalah Hamizah Baharudin tadilah, dan ini merupakan satu permulaan juga ke arah kehidupan dan juga minda yang lebih positif yang perlu juga untuk kita contohi. Nampak tersenyum jadi kan, macam tak ada apa-apa masalah, dan semoga Hamizah kekal tabah dan teruskan minat dalam dunia fotografi jika itu menjadi satu terapi. Terapi kita lain-lain kan? Betul. Macam bagi Hamizah sendiri, fotografi. Okey. Tetapi kalau mungkin ada penonton Iris Wanita yang mempunyai minat dan tersendiri, atau mungkin ada kisah yang unik yang boleh kita kongsikan dalam bingkisan Extra Iris, boleh DM saja kami di Facebook, Instagram ataupun TikTok Iris Wanita, atau boleh emailkan saja ke iriswanitaofficial@gmail.com. Ya, okey. Zack, kita beri tumpuan kembali tentang pilihan baju raya. Warna apa? Jadi selain daripada kita bincangkan di set Iris Wanita, kita pun tanya pada pandangan orang ramai tentang siapa yang tentukan warna tema baju raya. Sebab apa? Ada setengah orang kata anak dia yang pilih. Ada macam kata rotate, berpusing bergilir. Tapi Saya ni jangan tanya saya akan diskriminasi. Oh, diskriminasi. Tapi Awas. yang paling penting nak tahu pandangan orang ramai. Ya, jom kita saksikan. Tak, memang segan. Oh ya ke? Segan macam ni Alah, takut sikit je. Tak nak sedondon tak dengan suami, dengan anak-anak. Tak nak kita payahlah. Tak payah, kenapa tak payah? Assalamualaikum. Kenapa? Kena juga ke? Kena juga. Nak sikit je. Kenapa tak nak? Nak tanya tahun ni dengan isteri dan family lah. Baju sedondon ke? Kita tukar style lah, tak pakai sedondon lah. Oh, tak pakai sedondon. Kenapa? Kita pakai pakaian tradisional. Pakaian tradisional maksudnya tak sedondon warna. Tak sedondon warna. Oh, lepas tu agak-agaknya warna apa paling viral tahun ni? Black.
siapa yang menentukan warna tema untuk baju raya? Sudah tentunya apa? Kau ibu lah. Isteri tersayang lah. Iyalah. Tak boleh bantah ya? Tak boleh bantah. Oh. Itu dia punya apa? Hak dia. Portfolio dia. Agak sedondon sebab kita ambil colour blue sky, kemudian yang untuk yang lelaki, kemudian yang perempuan ni sebenarnya dia susah juga tau nak cari colour tu. Jadi kita nak cari colour kontra yang matching lah antara tu. Tapi setakat ni yang lelaki punya dah okey, clear dah ada, tapi yang perempuan punya tak ada lagi. Oh, kiranya warna tema tahun ni blue sky lah. Alamak, dah ter-reveal pula. Aduh, macam mana kan? Tapi warna paling hot trend sekarang ni warna apa? Macam saya pilih colour nude. Oh. Colour nude. Okey, nak tanya selalunya kalau macam waktu raya je siapa yang menentukan warna tema baju raya? Sama-samalah saya dengan suami. So dengan anak, lepas tu kita pilih lah yang mana yang lebih sesuai. Okey. Tahun ni rasanya persiapan baju raya semua dah settle ke? Kalau ikutkan belum start apa-apa lagi pun. Oh, belum start apa lagi? Belum tak sempat cari lagi apa semualah. Tapi rasa sempat lagi kot. Sempat lagi. Okey, nak tanya tahun ni rasanya tema apa colour untuk family warna apa? Itu saya tak pasti pasal memang wife saya yang tentukan. Tiap-tiap tahun memang dia yang tentukan. Cumanya yang pasti memang sedondon lah. Tiap-tiap tahun pun. Okay. Rasanya apa yang warna yang hot kali ni? Tak pastilah. Mungkin hitam pun boleh jadi juga. Oh, okey. Kiranya setiap kali raya je memang isteri yang tentukan warna. Betul. Kita follow je lah. Okey. Kalau waktu raya kan, siapa yang menentukan warna tema baju? Biasanya suami saya yang akan tentukan. Oh, suami yang tentukan? Ya, betul. Saya akan follow je. Oh, macam tu. Sebab selalunya kita interview semua cakap isteri yang menentukan. Jadi dia orang follow. Tapi kali ni isteri yang suami yang menentukan, isteri follow. Ya, betul. Oh. Saya follow je. Oh, kenapa macam tu? Sebab saya nak masuk syurga. Betul. Senang nak masuk syurga. Isteri solehah. Isteri solehah. Seronok tengok betul. pandangan yang pelbagai tapi katalah warna yang hot pun ada yang macam main teka-teki je, tapi kebanyakan majoritinya adalah wanita. Biarlah wanita pilih supaya macam aman, harmoni. Kalau tak nak gaduh, baik bagi perempuan Baik, kan. betul. Cerita pasal pagi ni banyak boleh kita kongsikan tentang pilihan warna itu sendiri. Betul. Dan masing-masing ada pilihan masing-masing, ada ikut trend, ada yang tidak dan sebagainya. Tapi itu orang kata keindahannya raya ni kan. Dan sepatutnya raya kena warna-warni lah sebenarnya. Ya. Kan, okay? Dan sebut tentang persiapan raya, baju raya ni, okay, sekejap lagi kita akan tampilkan seorang figura dalam dunia fashion sebenarnya. Ya. Sekejap lagi untuk kita bicarakan tentang gaya Aidilfitri, bersederhana, ringkas dan selesa. Ya. Jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana dalam Iris Wanita. Nak nampak cantik semasa raya? Okey, dengar ni. Okey, pertama sekali warna. Elakkan guna lebih daripada 3 warna dalam satu outfit. Penggunaan lebih daripada 3 warna akan menyebabkan penampilan anda kelihatan serabut. Pilih warna baju yang senada. Warna baju senada boleh memberi kesan kepada penampilan anda. Nak nampak kurus? Pilihlah warna yang tepat. Okey, potongan. Elakkan baju berkepuk-kepuk. Baju berkepuk-kepuk adalah fashion yang tidak kekal lama walaupun menjadi kegilaan ramai. Pilih baju potongan ringkas dan klasik seperti baju kurung teluk belanga dan cekak musang. Kasut dan aksesori. Elakkan memakai rounded shoes. Kasut berbentuk bulat di hadapan akan menampakkan badan anda lebih rendah. Elakkan juga memakai selipar. Pilih pointed shoes. Kasut heels yang mempunyai bentuk tajam di hadapan akan menampakkan anda lebih tinggi dan lebih elegan. Elakkan aksesori besar dan sarat. Memakai gelang emas yang besar dan banyak di tangan akan menyebabkan orang tertumpu pada gelang anda sahaja. Habis, baju siapa nak tengok? Pilih aksesori minimal dan ringkas. Anting-anting, rantai dan gelang dengan perincian halus sangat sesuai untuk anda kelihatan manis, anggun dan bergaya. Beg tangan.
Elakkan beg berwarna terang. Beg berwarna terang akan menyebabkan anda susah untuk sesuaikan dengan baju raya yang lebih tradisional. Pilih beg warna hitam atau krim atau putih. Mudah untuk digayakan dengan baju raya yang lebih tradisional dan dapat memberikan sentuhan yang mewah. Elakkan beg terlalu besar. Beg terlalu besar kurang praktikal dan membataskan pergerakan anda. Perlu pilih beg ikut kesesuaian saiz badan anda. Pilih beg saiz sederhana. Sangat sesuai untuk semua saiz badan dan menjadi pilihan ramai wanita. Okey, baik tu dia. Tip bergaya pada hari raya. Tapi kata lah, semalam dah beli, salah saiz. Abang terus. Sempat lagi. Sempat lagi. Kan orang kata ada tempoh untuk kita tukar. Ya. Kan? Tapi yang penting kita bersederhana tu lebih baik sebenarnya. Betul. Lagi sekarang ni kalau tengokkan faktor keadaan cuaca, bajet dan sebagainya, mungkin bersederhana itu lebih sesuai. Sebab itulah penerbit kita pilih tajuk tentang gaya Aidilfitri kali ini, bersederhana, ringkas dan selesa. Jadi untuk itu, ayuh kita perkenalkan tetamu kita pada pagi hari ini, pada pagi ini kita tersasul. Kita cakap puasa. Jadi perkenalkan Azura Mazharuddin merupakan seorang pelaku fashion dan juga pemilik Azura Couture. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih. Dari Ipoh kan? Dari Ipoh hari ini. Ui, Ipoh gigih. Okey, siapa yang tak kenal dengan nama Azura Couture tu sendiri kan? Jadi kita nak tahulah sebab lama rasanya macam katanya 5 tahun. Tidak bersiaran. Tidak bersiaran di TV kan bersama-sama dengan penonton. Mungkin ramai yang macam kalau tak follow melalui media sosial, tak tahu apa perkembangan terkini. Jadi kalau kita boleh kongsi dulu apa perkembangan terkini, dah pergi ke Ipoh, kenapa? Saya tanya soal selidik terus ni. Silakan. Kita kan memang suka. Ya, kita suka. Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada Iris kerana menjemput saya hari ini. Sangat berbesar hati. Alhamdulillah. Jadi Azura Couture sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Kita ada custom made untuk yang ingin menempah di Azura Couture dan sekarang ni kita tengah busy lah ni untuk hari raya. Dan juga event-event di hari raya kan. Jadi bila datang di studio ni terasa macam alamak dah dekatnya raya. Padahal kerja kita banyak lagi ni. Selain daripada custom made, custom made baju, kita juga ada menjalankan custom made untuk kasut yang bersesuaian untuk hari raya dan juga event-event yang lain. Juga di samping itu, selain daripada custom made, kita ada ready to wear Azura Couture yang sentiasa berjalan di website Azura Couture. Kemudian kita juga ada projek kolaborasi pakaian kanak-kanak bersama syarikat terkemuka International Baby Shop yang masih lagi baju-baju Azura Couture masih lagi berada di beberapa cawangan baby shop di seluruh Malaysia. Itulah itu kita dalam kesibukan merencana semuanya kan masih berjalan seperti biasa ke Ipoh. Kenapa? Ke Ipoh. Kenapa Ipoh tu? Ya. Macam mana start cerita ya? Okey, saya bermula pada tahun lepas ya. Keluarga semakin membesar dan saya mengikut suami saya berpindah ke Ipoh. Jadi dalam masa yang sama saya berfikir selain daripada saya berulang-alik Shah Alam dan Ipoh, saya merancang membuka satu lagi Azura Couture di Ipoh. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat kita ada satu lagi lah Azura Couture di Ipoh untuk kereta di bahagian utara pula. Dia dah berjalan ke Penang nanti tak ketinggal lagi. Kena wajib. Kalau lepas saya pakai baju Azura Couture. Ya, tadi nampak kan? Warna hijau tadi tu. Lepas saya meletup 4 hari berturut-turut saya pakai baju Azura. Awas ya. Dan kalaulah kita boleh bercakap sendiri tentang Azura dan pemilihan bidang rekaan fashion kan. Boleh kongsikan sikit mungkin kita sebab kita nak nampak figura yang boleh memberi inspirasi kepada wanita di luar sana. Macam mana kerjaya sebagai pereka fashion tu mula berminat ke sebab kebetulan atau macam mana? Oh tidak. Saya sendiri apabila saya melakukan sesuatu untuk buat sesuatu perkara saya mesti kena minat. Jadi macam tu juga dengan bidang fashion. Dari mula lagi saya memang bermula dengan minat. Start daripada awal persekolahan lah di sekolah menengah. Saya
ambil jurusan pendidikan seni tu adalah disebabkan untuk masuk ke UiTM jurusan Fashion Art and Design. Wah, ada misi ya? Ada. Sebab bermula form 4 tu kita dah kena pilih pengkhususan kan. Jadi saya diserapkan ke bahagian prinsip account. So tiada art and design di situ. Jadi minat yang mendalam tu dalam bidang fashion, saya dah tahu dah saya nak ambil fashion. Jadi saya dah tengok syarat-syarat kelayakan. Saya kena ada art and design. Jadi saya ambil kos tambahan lah, pendidikan seni. Kemudian saya apply ke UiTM selepas dapat result SPM. Dapat pula. Kemudian dapat masuk ke aliran fashion design di UiTM Perak ketika itu. Kemudian dengan minat yang mendalam tu kan, saya fikir macam tak cukup sekadar macam belajar ya, nombor satu, ilmu kena ada, dan dalam masa yang sama saya kena ada pengalaman. So dalam masa yang sama saya join beberapa competition dan alhamdulillah mungkin dipermudahkan. Saya start dengan pertandingan Anugerah Jarum Belian ketika itu. Menang pula time tu, ketika itu. Memang rezeki. Jadi minat tu lagi bertambah. Dan saya daripada situ habis di diploma, saya meneruskan pengajian ke ijazah sarjana muda di universiti di UiTM juga di Shah Alam. Kemudian dari situ saya start competition lain pula. Alhamdulillah. Rasanya memang ada rezeki di situ, menang. Kemudian saya dipanggil ke rancangan-rancangan seperti ini. Alhamdulillah lah, dan sehingga sekarang lah. Apa yang saya nampak sebenarnya kat sini, penting untuk adik-adik yang masih bersekolah, tingkatan 3 terutamanya, yang nak naik ke tingkatan 4. Kalau anda sudah mempunyai kecenderungan, cita-cita, impian, pastikan anda tahu apakah yang diperlukan, syarat-syarat untuk kejar impian kita, seperti yang dilakukan oleh Azura, dan pasti satu benda yang luar biasa dan rasa puas hati boleh kita dapat kecapi pelbagai kejayaan dalam bidang yang kita nak. Itulah kata, maknanya memang dah ada fokus dari awal lagi kan. Maknanya daripada sekolah tu sebab kita sekarang ni bila nak keluar je tengah belajar ni kata nak jadi pempengaruh media sosial. Trend sekarang ni kan. Okey, dia boleh, tapi seperti mana yang dikongsi oleh Azura, maknanya kita kena ada ilmu. Apa-apa sekali pun kena ada ilmu. Itu kena dan wajib, dan minat kecenderungan tu kita kena pasti dari awal lagi. Baik, dan reka fashion ni satu daripada cabang seni dan satu bentuk daya kreativiti. Jadi kita nak tahu juga menang masuk pesan ni menang. Mesti ada satu inspirasi utama dalam setiap perekaan fashion Azura sendiri. Okey. Inspirasi. Bila sebut pasal inspirasi, jadi saya khaskan tentang inspirasi utamalah dalam saya menghasilkan karya. Sebenarnya dalam menghasilkan setiap karya, setiap kali saya buat design, saya sentiasa berfikir tentang diri saya sendiri. Maksudnya saya nak cantik macam mana. Saya kena mulakan dengan diri saya sendiri, kemudian dengan orang-orang terdekat saya, iaitu family saya, adik-beradik saya. Bila saya berkarya, pada awalnya lah, bila saya berkarya, saya kena pastikan rekaan saya itu, produk saya itu bukan sahaja cantik dipakai oleh diri saya sendiri, tetapi mesti orang lain, orang terdekat dulu pakai cantik, dan kemudian baru boleh diterima oleh orang di luar sana. Jadi kalau macam family kita tu adalah orang yang terdekat sekali kan. Jadi mereka juga ada pelbagai saiz, pelbagai latar belakang. Yang seorang bekerja bahagian ni, yang seorang bekerja bahagian ni, yang saya bahagian art. Dah tentu berbeza-beza latar belakang. Jadi adakah saya punya rekaan itu diterima oleh mereka semua dan sesuai dipakai oleh semua? Jadi dari situlah saya punya inspirasi bermula. Dan dalam masa yang sama saya juga terinspirasi dengan seorang ikon dari United Kingdom. Profesor Kenny Franklin. Kenny Franklin dia seorang bekas editor dan juga penulis dan juga ikon fashion lah. Dia juga seorang yang mengetengahkan yang memperjuangkan diversity, iaitu kepelbagaian. Maksudnya maksud kepelbagaian di situ semua orang boleh cantik dari segi umur, saiz dan juga etnisiti. Maksudnya
kalau kita di Malaysia ni kita ada Melayu, Cina, India. Maksudnya semua kaum ini dan semua bentuk saiz dan juga peringkat umur boleh jadi cantik. Di mana kalau kita tengok Profesor Kenny ni, dia ada buat satu event ataupun satu fashion show yang diberi nama All Walk Beyond Catwalk. Dia mengumpulkan 160 orang model yang pelbagai saiz dan dia buat catwalk bersama rakan-rakan dia ni dan menunjukkan semua golongan ni boleh kelihatan cantik. Jadi setiap kali saya berkarya tu saya sentiasa berfikir dan bayangkan semua orang ini boleh pakai rekaan saya dan nampak cantik, layak dapat kan? Maknanya tiada diskriminasi dalam setiap rekaan pada Azura Couture sendiri. Okey, dan pastinya dalam perjalanan itu sampailah menghasilkan setiap karya-karya yang ada cabaran-cabarannya. Betul. Dan tapi kita akan bicarakan selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam Iris Wanita. Kembali dalam Iris Wanita dan masih lagi bersama dengan Azura Mazharuddin. Hari ini kita membicarakan tentang bersederhana, ringkas dan selesa sesuai dengan mood raya. Walaupun kita tak pakai baju raya hari ini, tapi mood raya dalaman ni dia dah terasa bersederhana. Kalau macam tadi Azura ada kongsikan macam mana kisah yang menginspirasikan, contohnya ada mereka fashion yang menjadi idola kan. Pastinya dalam setiap inspirasi itu untuk menjadi seorang pereka fashion ada cabaran-cabaran dia. Mungkin ada penonton kita yang berminat dalam rekaan fashion tapi tak tahu apakah cabaran-cabarannya. Mungkin Azura boleh kongsikan. Okey. Dalam bidang fashion, khasnya dalam perniagaan kan, saya tentunya akan berjumpa dengan pelbagai jenis ragam manusia, customer kan. Dan yalah, pengalaman tu memang daripada awal hingga ke sekarang ini, tapi antaranya yang paling penting sekali adalah untuk mereka pakaian customer untuk meet diorang punya demand and taste. Untuk custom made biasanya kan, mereka akan jumpa kita one to one. Jadi mereka akan cakap mereka nak buat baju. Ada setengah customer dia akan datang jumpa kita dan akan terus cakap dia nak buat baju macam ni. Dan ada juga setengah customer dia tak tahu pun. Serah je. Tapi dia kata I nak nampak cantik lah. Jadi dari situ saya akan menggunakan segala ilmu, pengalaman, kreativiti yang ada untuk hasilkan pakaian untuk dia. Dan dalam masa yang sama juga kita tak tahu apa dia punya expectation. Kadang-kadang orang tak cakap dengan kita. Seriau juga. Serius, serius. Kadang-kadang berdebar-debar juga. Gigil juga macam sejuk sekarang ni, gigil juga. Jadi itu antara cabaran lah untuk saya. Untuk meet diorang punya expectation. Dan yang keduanya dari sudut perniagaan. Khasnya dalam penjenamaan, macam mana saya nak buat marketing bagi orang mengenali Azura Couture, bagi orang datang kepada saya untuk buat baju. Itu juga antara cabaran juga untuk saya mengenali orang-orang media. Kemudian satu lagi dari segi kewangan juga. Macam mana kita menyusun kewangan untuk meneruskan perniagaan dari masa ke semasa. Dia macam bukan mudah. Saya boleh bayangkan perasaan bila macam dah siap kan, macam kata saya tak tahu nak buat apa. Buatlah semua. Lepas tu bila sampai, bila tengok kan, dia macam ni je. Tengok macam ni. Ada kan ada perasaan tu. Saya tengok macam tapi dia tak bagi tahu, dia tak cakap. Itu macam mencabar kan sebenarnya kan. Saya rasa itu antara dugaan dan juga cabaran sebagai seorang pereka fashion. Dan apatah lagi mempunyai nama. Dan yang keduanya adalah pelbagai ragam yang perlu disantuni setiap daripada mereka. Betul. Nak pula kalau mereka minta fashion yang bukan yang tak sesuai dengan Azura kan. Betul. Itu pun cabaran kan. Itu sangat. Macam mana kita nak cakap yang saya tak, saya bukan begitu. Saya tak buat macam tu. Ataupun ada juga setengah yang bawa
bawa rekaan designer lain untuk saya copy. Minta itu pun maaf ada lah. juga. Itu pun ada. Itu sebenarnya juga. melanggar prinsip diri kita, etika diri kita sendiri Betul, sebenarnya. betul. Dan macam mana pula saya nak cakap, nak tunjukkan kepada orang yang mengikuti kita. This is my ini rekaan saya yang terbaru. Tapi sebenarnya rekaan ini daripada designer lain. Begitulah. Mencabar sebenarnya. Sebenarnya Saya boleh mencabar. bayangkan perasaan tu sebab bila kita pergi ke seseorang designer, kita macam kita hormati design seseorang tu kan. Sebab bila kita ikut cara kita, nanti bila di tag, sekarang kan zaman media sosial kan. Kata ni bukan design saya. Tak macam nak cakap. Dan designer-designer yang lain tu kawan-kawan kita juga. Aduh. Jadi macam itulah saya faham cabarannya. Walaupun saya bukan pereka fashion. Saya reka-reka je. Okey. Baik, bila kita menjadi usahawan fashion ni kan, memiliki butik jenama sendiri, saya rasa cabaran yang susah tu adalah untuk kekal relevan dan juga konsisten. Jadi mungkin Azra boleh kongsikan juga tentang kisah jatuh bangun tu. Mungkin ramai yang tak tahu ni. Nampak macam gar je kan di sebalik tu. Mengenang semula nostalgia. Ya. Okey. Bermulanya saya dalam bidang perniagaan ni sebenarnya dari selepas saya memenangi award tadi tu, yang Anugerah Jarum Belian tu, kemudian diri berkobar-kobar lah nak buat baju. Jadi dari situ saya dah start. Time tu kita guna Facebook. Okey. Mula memperkenalkan diri Facebook dan kita dapat customer melalui Facebook kan. Jadi daripada situ, daripada bekerja sendiri, kemudian bermulalah ada satu staff. Kemudian dah mula dikenali, naik 2 staff pula. Kemudian saya terus dapat 4, kemudian ada 8 staff, begitu kan. Dan perniagaan itu nampaknya berjalan dengan lancar dari satu butik, daripada mobile butik kepada satu butik yang kecil, kemudian besar, dan naik lagi sehinggalah berlakunya pandemik. Pandemik yang itu memberi cabaran besar, bukan sahaja saya mungkin, tapi ada lagi usahawan di luar sana yang terkesan. Jadi dari situ saya mula ada beberapa gangguan sedikit lah. Tetapi ada, customer tu ada, cuma kuasa membeli ketika itu kurang. Jadi dari situ juga bilangan staf juga semakin mengecil. Kita mengecil lah. Cabarannya. Terutamanya dalam PKP dan pasti memang banyak perniagaan yang terkesan sebenarnya. Tetapi kita nak bawa datang masuk ke dalam topik kita pada hari ini tentang bergaya bersederhana, ringkas dan selesa kan. Mungkin sebagai seorang pereka fashion, kita nak dengar sedikit pendapat daripada Azura kan. Agak-agak macam mana selera berfashion orang Malaysia pada hari ini? Okey. Selera orang berfashion di zaman ini ya? Okey. Terutamanya dalam hari raya lah. Hari raya. Okey. Kalau kita lihat zaman sekarang ni adalah zaman social media. Jadi semuanya bukan sahaja trend tengok dekat TikTok, Instagram dan sebagainya, tetapi membeli pun di social media. Jadi selera orang, bila kita sebut tentang selera orang ni adalah bergantung kepada ekonomi. Sebenarnya bergantung kepada ekonomi. Semua nak cantik. Tak dinafikan semua orang nak cantik, tetapi mengikut bajet masing-masing. Berpatutan. Ya. Lagi murah, lagi bagus kebanyakannya. Jadi kualiti tu yang saya nampak jatuh ke nombor 2. Kebanyakannya, tapi tidak dinafikan. Yang mementingkan kualiti juga ada. Kelompok itu ada juga. Jadi sebagai pereka fashion dan juga peniaga, kita kena bijaklah menyesuaikan dan mencampur adukkan dua kategori tadi tu, cantik dan juga berpatutan. Betul. Okey, adakah konsep bersederhana, ringkas dan selesa ni merupakan konsep fashion Syawal yang boleh katakan sesuai pada hari ini? Sangat. Kalau tengok pada cuaca kita pada ketika ini, kalau tengok pada cuaca ketika ini, kita keluar pun balik dah nak kena mandi dah panas. Panas. Jadi untuk ketika ini yang paling bersesuaian sekali adalah bersederhana,
dan yang penting selesa. Kadang sorak-sorak dengan badan melekit. Lagi saya nak balik kampung kat Terengganu. Tak tahulah entah-entah saya dia jadi bentuk W agaknya. Okey, jadi macam sesuai lah zaman sekarang ni kan, cuma kita nak cari keselesaan tu mengikut daripada yelah kita pakai selesa kita macam mana. Praktikal ataupun tidak itu pun penting juga kan. Nak selisih lengan nak bekerja. Yang perempuan memang kan. kita kena pergi dapur cuci-cuci sental apa yang betul kan. Tapi mungkin bagi Azura sendiri, adakah Azura suka bergaya ringkas, sederhana atau suka yang syarat sikit kalau untuk raya? Kalau untuk saya sendiri, memang saya pilih untuk yang ringkas lah. Yang ringkas sahaja. Yang perhiasan juga sangat minimal untuk saya. Tetapi berbalik kepada rekaan-rekaan yang saya hasilkan dan juga yang pilihan untuk diri saya sendiri, saya mementingkan kepada cutting. Cutting tu lebih penting daripada perincian-perincian yang lain. Ya, betul. Kalau dulu kalau macam contohlah zaman tengah bujang pakai ada batu-batu tak ada masalah, dia anak kecil tu kena berfikir juga tersangkut kat muka anak kan. Itu banyak percaturan yang perlu ada sebenarnya. Tapi nak cerita pasal warna sikit kan. Tahun ni kalau ikut tiap-tiap tahun kita macam akan pilih ikut trend semasa. Tahun 2024 warnanya macam mana? Bagi Azura kerja sini ada ikut ke trend-trend yang begitu? Supaya kekal relevan dalam kalangan mata masyarakat lah. Okey. Kalau dari sudut warna ya, yang saya perhatikan, kalau tahun ni kita jelaslah nampak yang viral sekarang ni warna-warna batu-batu dan sebagainya. Kalau tahun ini warna hitam menjadi pilihan dan juga hijau sebenarnya. Untuk Azura Couture sendiri kita akan memilih warna-warna yang popular, yang viral ketika ini, tapi tidak semuanya. Kerana di Azura Couture saya tengok customer saya kebanyakannya kita dah buat baju bertahun dan customer kita pun dah buat baju, umur mereka pun contoh macam saya lah, dekat-dekat dengan umur saya, jadinya warna ni dah pernah pakai, kebiasaannya mereka akan pilih warna yang mereka tak pakai lagi. Okey, baik. Jadi tu dia, maknanya berubahlah ikut, ada yang ikut trend, ada yang tidak dan sebagainya. Dan kita nak kongsi lepas ini tip yang lebih mendalam. Macam mana untuk anda pilih. Kalau ada yang dah beli, tak apalah, reda je lah kan dengan apa yang ada. Tapi yang macam tengah pemilih lagi, tak tahu nak warna apa, bergaduh ni suami isteri ni, awak nak pilih apa kan. Jadi lepas ni kita akan kongsi lebih banyak lagi berkaitan dengan keselesaan, kesederhanaan dan sebagainya. Yang penting ringkas bersama dengan Azura Couture. Sebentar lagi. Okey, tak pasti yang kongsi, tapi ilmu yang baik kita kongsi. Ini kita ruang masa itu sudah pastilah. Jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak bawakan sedikit informasi lah berkaitan dengan pemilihan warna dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita terima di laman Facebook kami di Aris Wanita, Hafiza Fiza. Dia kata butik di Ipoh di mana ya? Mungkin cadangannya lah nak dibuka nanti tu kan. Butik di Ipoh kita dah start dah pun. Dah start di Ubah Suai Tengah, di Ubah Suai sekarang ni di Meru Raya. Bersebelahan dengan kedai tekstil Nagoya. Gulatis. Okey. Pasal lama dekat-dekat lah. Dekat-dekat je. Tulis Okey. Jadi bolehlah dapat jawapannya. Nanti boleh singgah bila dah siap. Nanti jangkaannya bila tu agaknya ya? Rasanya selepas raya. Mesti tengah sibuk lah dengan Ubah Suai dan juga untuk custom made kan. Rengkaan baju raya kan. Ya, betul. Okey, cerita pasal tip-tip sikit lah tentang pagi raya sebagainya. Kita nak tahu dalam keadaan cuaca Malaysia yang sangat panas pada ketika ini dan dijangka sampai April nanti kan. Jadi apa saranan kepada semua dalam dari aspek pemilihan baju raya untuk orang Malaysia? Orang Malaysia ya. Okey, dari segi pemilihan baju raya ni. Okey. Nombor satu, of course yang paling penting bajet lah. Tahu bajet anda. Bila you tahu bajet anda, you tahu you nak beli baju RTW ataupun custom made dan brand apa yang sesuai dengan bajet anda. Kemudian seterusnya dari segi fabric yang paling penting. Dari segi fabric, dengan cuaca yang panas sekarang ni, pastikan anda memilih fabric yang sejuk.
yang selesa dan juga yang menyerap peluh. Yang Kapas lah ya. macam kapas lah ataupun yang mereka biasa dengar cotton. Kan? Elakkan kalau boleh elakkan material-material yang keras ataupun yang kasar seperti tyser, rosa. Linen ada setengah kata linen sesuai untuk panas, untuk keadaan yang panas, tapi pada saya linen tu dielakkan sekejap bagi panas reda kerana linen ni ada yang tidak menyerap peluh. Kemudian chiffon, elakkan juga macam chiffon silk kerana chiffon silk ni akan meninggalkan kesan-kesan dia akan meninggalkan kesan-kesan di tempat-tempat tertentu dan dia susah nak kering. Jadi nampak. Jadi tempat-tempat tertentu tu nanti dia ada macam tumpuk-tumpuk. Kan. Jadi itu tak nak tu. Buat tak selesa. Ini orang kata kau tak kesian kat kita, kesian kat baju. Kesian kat baju. Kesian kat baju tu. Okey, jadi itu antara fabric yang perlu dikenapasti jugalah. Betul. Kemudian yang saya lihat sekarang kebanyakan masyarakat kita suka mengikut trend. Suka sangat tengok TikTok, suka tengok Instagram. Tak salah kerana itu adalah salah satu bahan untuk marketing juga, promosi. Saya juga menggunakan kaedah yang sama untuk mempromosikan pakaian-pakaian saya. Tetapi kenali diri anda sendiri. Apa yang anda boleh carry, apa yang anda boleh bawa, warna apa yang anda boleh bawa dan yakin untuk berjumpa dengan orang kan. Kadang-kadang bila you tengok influencer lah ataupun selebriti pakai macam ni, belum tentu lagi gaya yang sama you boleh gayakan. Kadang-kadang terlampau ikut trend pun you dah beli, nanti you tak pakai. Kemudian satu lagi tips yang saya suka beri khasnya kepada penonton dan juga customer saya kan, kalau nak beli baju ready to wear khasnya, cuba beli pakaian yang boleh anda pakai 2-3 kali. Bukan yang jenis macam you pakai dan you simpan. Ini adalah untuk menang memakai. Bila you membeli tu, you menang memakai. Maksudnya kalau you beli sepasang baju, mungkin baju tu you boleh pakai lagi dengan seluar. Seluar you. Boleh pelbagai. Itu banyak rekaan Azra Kutu banyak macam tu. Ya. Saya ada pakai seluar. Baju yang sama, dia boleh pakai dengan boleh pakai dengan seluar. Dan skirt you mungkin boleh pakai dengan blouse lain. Dia tidak nampak janggal. Dan kalau macam tu kita nampak mungkin sebagai perempuan bertuah kan. Orang kata dari segi rekaan fashion ni ibaratnya idea ataupun kreativiti pereka fashion itu ibarat tidak bertepi. Kalau lelaki kita boleh nampak baju Melayu lah. Kita ada cakap musang dengan Teluk Belanga kan. Kalau ada pun inovasinya ibarat buat zip. Kan bila makan buka kan. Itu bukan ada betul ada yang tambah yang buat rekaan yang pelik-pelik aneh-aneh tu ada juga. Aneh-aneh kan. Tapi macam mana pun lelaki itulah tahap inovasi mungkin boleh dilakukan. Tapi untuk perempuan ibarat macam saya kata tadi lah, rekaannya macam tak ibarat tidak terbatas. Mungkin adakah itu satu kelebihan kepada pereka fashion sebenarnya? Okey, sebenarnya desain yang tidak terbatas tu adalah kelebihan kami untuk berkarya. Tetapi untuk dari sudut perniagaan kan, sebenarnya ianya memberi cabaran juga sebenarnya. Bebas untuk berkarya, kita boleh berkarya dengan banyak, tapi dari segi penjualan itu belum tentu banyak. Kerana pilihan meluas. Tapi bila berbalik-balik kepada desain lelaki kan, bila orang kata desain lelaki ni sikit je, senang nak buat daripada baju perempuan. Sebenarnya baju perempuan mudah. Jadi baju lelaki ni sebenarnya pada saya lebih sukar. Kerana kalau kita tersalah pilih material, tersalah pilih cutting, tersalah pilih stitching ataupun perincian, maka hilanglah maskulinnya. Kerana desain lelaki pada saya satu je, kena nampak maskulin. Tak boleh nampak in between. Maskin satu. Nak pula kalau kita beli yang RTW ni, ready to wear ni, memanglah saiznya begitu. Dia kata saya dah biasa dah pakai ni, tapi bila pakai sendat lah yang kat belah perut tu. Saya rasa itu cabaran lelaki Cabaran lelaki. Untuk designer pun rasa cabaran juga. Sebab sekarang kalau kita tengok koleksi slim fit kan. Tapi slim fit ni kalau you tengok orang yang yalah badan yang memang betul-betul jaga cantik, you cantik lah pakai. Tapi
kalau you ada perut ke, you ada benda-benda lain ke yang tak perlu nampak kan. Kadang-kadang tak boleh. Mungkin saiz M you boleh pakai di bahu, tapi saiz M you tak boleh pakai di perut. Itulah antara cabarannya. Jadi di situlah designer dan juga peniaga-peniaga fashion, peniaga baju Melayu khasnya kan kena gunakan kebijaksanaan untuk mengkaji pattern. Kalau perempuan dia ada design macam boleh pesak gantung tak nampak. Boleh sorok. Kalau perempuan lelaki takkan nak pesak juga. Susah. Okey, baik. Terkait tu saya rasa mungkin baik kita tempah custom made. Kalau untuk lelaki lebih baik kan sebenarnya kan. Tapi kalau ikut konsep RTW dengan custom made ni yang mana lebih puas hati sebenarnya? Okey. Sebenarnya berbalik pada yang saya cakap awal tadi, bergantung kepada bajet. Bajet anda ya. Kalau you memang tidak dinafikan ready to wear adalah lebih berbaloi ataupun lebih murah daripada custom made. Custom made sudah tentunya eksklusif lah dan harganya akan mahal sedikit lah kerana kita buat you akan berjumpa dengan designer you one to one. You akan melalui proses design, ukur di badan you sendiri, kemudian fitting, first fitting and then second fitting. So you akan lebih berpuas hati. Dan you takkan jumpa orang lain yang pakai sama dengan you. Betul. Betul. Tapi mungkin masih ramai lagi yang buat custom made dengan Azura untuk tahun ni. Untuk tahun ni masih lagi. Saya punya pelanggan-pelanggan yang regular kan masih lagi. Ramai mata sebenarnya ni. Tak kira lah custom made ke yang RTW ni memang RTW banyak dan tidak dinafikan juga RTW sekarang ni dengan adanya brand-brand kan yang banyak sekarang ni menghasilkan pakaian yang cutting yang cantik juga. Cuma kita kena bijak untuk memilih. Tapi you kena bersedialah. Itulah perbezaan ready to wear dan juga custom made. Ready to wear mungkin kemungkinan besar you pergi beraya you akan bertemu dengan baju yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dah kita. Agak malu ambil gambar sama-sama. Tak sangka caption. Tak sangka sama kita. Okey. Tapi itulah cabaran-cabaran yang ada. Saya rasa satu perkara ialah kita kena pilih yang betul-betul sesuai dengan kita. Betul. Dan masa yang sama juga jangan adanya pembaziran. Sebab risau. Kita beli, lepas tu simpan. Tak pakai-pakai. Lah, tu tak nak sebab apa bila pakai lah. Kenapa lain? Kenapa Zack Kirana pakai elok, saya pakai Kerana dia kata. Merana. Kerana merana. Jadi kita dah di hujung-hujung rancangan. Mungkin Azura nak titipkan ucapan selamat Hari Raya kepada penonton atau mungkin kepada pelanggan setia Azura Couture. Okey. Titipkan ucapannya. Selamat Hari Raya. Ucapan raya. Okeylah. Sebelum tu sempena Ramadan ni saya ucapkan selamat berpuasa. Mana di sini ya. Selamat berpuasa kepada semua, khasnya kepada pelanggan setia Azura Couture. Terima kasih banyak kerana sentiasa menyokong saya. Menjelangnya Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua, khasnya penonton Iris. Saya tersalah kata semasa perbualan ni. Saya mohon maaf zahir batin. Selamat beraya dan selamat bergaya di Hari Raya. Dan makan tu jangan berlebihan sebab takut dah custom made pun tak muat nanti. Kita tak nak aksesori berlebihan. Jadi baguslah untuk kita jaga badan dulu. Kesihatan tu pun supaya kita dapat melarang pada Hari Raya Aidilfitri nanti. Okey, macam biasa penghujung siaran kita nak tetamu kita untuk kongsi dengan untuk kita dalam inspirasi. Kalau kita boleh angkat, kita tunjukkan kepada semua para penonton. Kita pusing. Okey, apakah kata-kata hikmah tersebut? Okey, kecantikan bermula daripada hati, bukan dari refleksi. Maksud dia, saya ambil di sini dah refleksi. Maksudnya cermin. Selalunya perempuan ataupun lelaki sekalipun lah, kita rasa confident bila kita tengok cermin, kita rasa cantik. Tapi sebenarnya kecantikan tu bukan lahir daripada apa yang kita lihat di cermin, tetapi apa yang kita keluarkan dari hati kita. Dalam. Okey, jadi diharapkan kata-kata tersebut dapat dijadikan sebagai satu inspirasi dalam kehidupan kita seharian. Dan lupa, apa yang ilmu dikongsikan oleh Azura tadi dapat dijadikan panduan untuk anda memilih baju raya yang tepat untuk bukan sahaja anda tapi seluruh keluarga anda. Dan yang paling penting bajet ni kena jaga. Sebab kadang-kadang kita beraya bukan main lagi duit habis, lepas raya semua kering. Betul. Okey, jadi itu saja untuk minggu ini. Terima kasih diucapkan kepada Azura kerana sudi bersama dengan kami dalam Aris Wanita. InsyaAllah minggu depan kita bersiaran seperti biasa pada hari Ahad waktu yang sama. Jumpa lagi, saya Zack Kirana dan saya Hani Hamid. Assalamualaikum. Bye.